أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا إلى التوبة منه بعد جرعتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang telah kami lakukan fi hadhihi sanah, pada tahun ini ya Allah, mimma nahaitana anhu, pada tahun ini yang kami lakukan, iaitu segala perbuatan kami, segala tingkah laku kami, daripada apa yang engkau tegahkan kami daripadanya, falam natub minhu, maka ketika mana kami tidak sempat untuk bertaubat ya Allah daripada segala perbuatan kami, walam tardahu, dan engkau tidak meredainya, yakni perbuatan kami yang salah, walam tansahu, tidak melupainya, yakni daripada perkataan yang salah, perbuatan yang salah, wa halumta alaina ba'da qudratika, dan engkau masih berlemah lembut ke atas kami, walaupun ba'da qudratika, walaupun engkau berkuasa ala uqubatina, di atas menimpakan apa-apa musibah dan keseksaan, ila taubah, sehingga supaya kami bertaubat, minhu, daripada segala perbuatan yang jahat, ba'da jur'atina ala ma'asiyatik, setelah mana kami melakukan maksiat di sisi engkau ya Allah, fa innana nastaghfiruka faghfir lana, maka sesungguhnya kami minta ampun ya Allah, maka ampunlah dosa-dosa kami. Wa ma amilna fiha mimma tardahu wa wa'adtana alaihi taubah
fanas'aluka ya Allah, bila mana sesungguhnya kami memohon keampunan dengan Engkau ya Allah, maka ampunilah segala dosa-dosa kami, segala tingkah laku kami pada tahun yang berlalu, dan Engkau telah menjanjikan kami ganjaran pahala ke atasnya. Maka kami memohon akan Dikau ya Allah, wahai Tuhan kami yang maha mulia, ya zal jalal wal ikram, wahai Allah yang maha mulia, yang maha dengan kebesaran, yang maha kemuliaan, semoga kami anta taqabbalahu minna wala taqna' wala taqta' raja'ana minka ya karim. Dengan kebesaran, dengan keagungan Engkau ya Allah, semoga Engkau terima kami ya Allah, dan janganlah Engkau memutuskan harapan kami ya Allah daripada di sisi Engkau Tuhan yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tak ada amalan dan perbuatan melainkan yang Allah Ta'ala paling kasihi apabila seseorang hamba-hambanya menyesal di atas perbuatan yang lalu. Begitulah kita, apa-apa perbuatan kita yang terdahulu, perbaik perkataan maupun perbuatan, lalu kita bertaubat, kita minta ampun dengan Allah, maka Allah SWT amat-amat menyukai kita. Alhamdulillah, itulah muqaddimah pada malam ini, dan kita telah masuk kepada awal tahun, iaitu di bulan Muharram. Alhamdulillah, apabila kita bertemu di bulan Muharram awal tahun, kita disarankan berdoa sebagaimana berdoa tadi imam berdoa yang diaminkan oleh sekalian kita, subhanallah. Dan kita nak menghayati doa-doa begini, bukan sekadar kita baca, kita nak menghayati. Baik, alhamdulillah, doa di akhir tahun kita benar-benar menyesal pada Allah. Termasuklah kita ni, masuklah diri kita di kalangan orang-orang menyesal. Jadi insya-Allah kita akan bincang pula makna daripada doa yang dibaca tadi, yang dinamakan doa awal tahun. Alhamdulillah. Apa maknanya? Allahumma anta al-abadiyul qadimul awal. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha, Engkaulah Tuhan, iaitu Engkaulah Tuhan yang kekal. Al-abadiyul, Engkaulah Tuhan yang kekal buat selama-lamanya. Al-qadimul awal, Engkaulah Tuhan yang tiada bermula, kekal bahkan tidak bermula, lagi azali. Wa ala fadlikal azim wajudikal muawwal, di atas segala kelebihan kemurahan Engkau ya Allah, melimpah rahmat Engkau, dan adalah kami ya Allah. Wa hadza amun jadidun qad aqbala alaina, dan inilah tahun ya Allah yang baru bagi kami. Sesungguhnya telah kami mendatangi tahun ini. Kami datangi tahun ini ya Allah. Qad aqbala alaina nas'aluka al-'ismata fihi minasyaitonir rajim. Lalu kami memohon dengan Engkau ya Allah akan pemeliharaan Engkau ya Allah daripada syaitan yang derajam. Ini dia tuan-tuan.
kita bermula tahun ataupun akhir tahun, kita sentiasa kena berlindung dengan Allah SWT, berlindung dengan Allah daripada syaitan yang derajam. Kerana inilah musuh kita utamanya. Dan berkata sebagian ulama, musuh utama bukan syaitan lagi. Musuh utama adalah jahil. Orang yang tidak berilmu, jahil, ini adalah musuh utama seseorang. Musuh kedua bukan syaitan, bukan iblis lagi. Musuh kedua adalah nafsu ammarah, nafsu mulhammah, nafsu lawamah. Ini musuh kedua. Musuh yang ketiga baru iblis, la'anatullah. Iblis ni syaitan musuh ketiga. Maka musuh pertama adalah jahil. Aina kita berkumpul, saya pun nak belajar, kita sama-sama belajar pada kitab Sairus Salikin, iaitu supaya kita berilmu. Dengan kita berilmu, maka kita selamat daripada musuh. Kita selamat daripada musuh. Kita ikuti sambungan doa tadi. Iaitu doa kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan derajam. Dan siapa lagi? Wa awliyaihi, iaitu di kalangan pembantu syaitan. Pembantu iblis ni di kalangan jin syaitan, di kalangan manusia syaitan. Itu pembantu-pembantu dia. Pembantu ini cukup bahaya. Kita kena kenal. Wa junudihi, dan kami berlindung dengan engkau ya Allah daripada tentera dia. Apa beza pembantu dan tentera? Tentera ni digambarkan iaitu bilangan yang ramai dan kekuatan tersendiri, baik di kalangan jin syaitan ataupun manusia syaitan. Kalau berkumpul puak-puak manusia syaitan, jin syaitan, dinamakan jundun. Itu jadi tentera lah. Dan kami berlindung dengan engkau ya Allah. Wal'auna ala hazihi nafsil ammarah bisu', dan kami berlindung dengan engkau ya Allah. Kami minta tolong dengan engkau ya Allah di atas nafsu yang banyak mendorong kepada ammarah bisu', mendorong, menyuruh berbuat jahat. Kami berlindung. Jadi kita masuk pada tahun ni, kita berlindung dengan Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami kepada puak-puak syaitan ni, di kalangan tentera syaitan daripada nafsu. Nafsu ammarah ni duduk kat mana? Bukan duduk pada iblis, bukan duduk pada orang lain, duduk pada kita sendiri. Kalau kita tidak dapat membezakan nafsu-nafsu yang kita nak bincang pada malam ini, sambungan kuliah yang lalu, kita kena ingat, 3 nafsu ni kalau ada pada seseorang, sudah pasti dia akan dihumbang ke dalam neraka terlebih dahulu, sama ada masa yang tempoh yang panjang ataupun sesingkat. Na'udzubillah min zalik. Yang kita nak kejar sekarang 3 nafsu. Ini jaminan syurga. Nafsu yang tidak ada pada orang awam macam kita ni, hanya pada Rasul, nafsu kamilah. Itu ada pada Rasul. Kita tak tercapai dan tak perolehi. Kita ulangi yang kita dah belajar. Nafsu yang jaminan Allah Ta'ala syurga. Pertama, nafsu apa? Mutmainnah. Apa makna mutmainnah? Tenang. Ciri-ciri mutmainnah, kita rasa seronok datang ke majlis ilmu. Itu dah ada mutmainnah. Itu dah ada. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dengan mutmainnah. Ini jaminan syurga. Sebab itulah Nabi SAW bagi jaminan syurga orang berulang alik ke masjid ke surau. Yang duduk dalam majlis ilmu, dia suka dengan majlis-majlis kebesaran Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ini syurga. Hanya ada pada mutmainnah. Kalau tak tenang, kita tak akan datang ke surau. Betul tak? Kita rasa tenang, ya Allah. Duduk dalam SOP pula tenang rasa.
Kan jarak sikit tuan-tuan ya. 1 meter. Subhanallah. Semayang jarak. Lepas semayang duduk dekat-dekat. Macam mana ni? Baik. Apabila kita duduk dalam majlis ilmu, kita salat, kita mengajar Quran, kita sedekah, apa-apa ibadah, kita rasa tenang. Itu tanda-tanda mutmainnah. Kekakalah minta dengan Allah. Jangan sampai Allah paling hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Wahai Tuhan kami ya Allah, janganlah dipalingkan hati kami setelah kami diberi hidayah. Allah bagi kita nafsu mutmainnah. Usaha lagi minta dengan Allah, merayu dengan Allah, usaha lagi untuk dapat nafsu radiyah. Nafsu yang kedua nafsu apa? Radiyah. Ini syurga juga. Atas pada mutmainnah, tinggi lagi. Apa-apa kena minta tertinggi. Kalau syurga minta Jannatul Firdaus, tertinggi sekali. Rasulullah SAW suruh kita minta yang tertinggi. Radiyah ni, apa tanda-tanda radiyah? Dia redha semua apa-apa daripada Allah, ketentuan Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan wa tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. 4 perkara. 4 perkara kita kena minta dengan Allah. Ya Allah, bila mana kami di sisi Engkau ya Allah. Allahumma inni as'aluka bika nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, bila mana jiwaku, diriku, nafsuku bersama Engkau ya Allah. 4 perkara aku dapat ya Allah. Aku minta 4 perkara. Pertama, wa tu'minu biliqa'ika. Kami rasa tenang bertemu dengan Engkau. Kita datang majlis ilmu, kita solat, mengaji Quran, macam bertemu dengan Allah dah. Kita rasa tenang, minta tenang. Yang kedua wa tu'minu biqada'ika wa tu'minu wa tu'minu dan kami rasa aman. Kami rasa aman ya Allah biliqa'ika, ketika bertemu dengan Engkau rasa aman. Kita solat rasa aman. Kita ngaji Quran rasa aman. Kita rasa aman. Ini tanda-tanda. Ini tanda-tanda radiyah. Kalau kita rasa aman ketika bertemu dengan Allah, sama ada bertemu dengan Allah ketika yang senang, bertemu dengan Allah ketika yang susah. Susah juga bertemu dengan Allah. Kita rasa tenang je. Kita rasa aman. Kita rasa aman. Ini ciri-ciri radiyah. Apa lagi ciri radiyah? Wa tarda biqada'ika. Dia redha semua ketentuan Allah. Apa-apa yang Allah Ta'ala tentu, sihat, sakit, senang, susah, semua dia redha. Ya Allah, inilah terbaik daripada Engkau ya Allah. Ini tanda-tanda nafsu radiyah. Ini jaminan syurga. Kita redha. Apa-apa sahaja ketentuan Allah, semua kita redha. InsyaAllah kita minta dengan Allah ya, Allah Ta'ala bagi. Dan wa taqna'u bi'ata'ika. Ini ciri-ciri nafsu mardiyah. Tadi radiyah, ini mardiyah. Mardiyah ni secukup. Apa yang Allah Ta'ala buat keputusan untuknya, secukup. Apa-apa semuanya cukup. Allahu Akbar. Ada sikit cukup, ada banyak cukup, tak ada pun cukup. Subhanallah. Sihat pun cukup, sakit pun cukup. Sakit tak sakit pun cukup. Subhanallah. Ini tanda-tanda mardiyah. Ini tanda mardiyah. Mintalah dengan Allah. Khususnya kita berada di awal tahun ini, insya-Allah Allah Ta'ala bagi. Allah SWT bagi. Apabila kita ada secukup. Kita rasa secukup. Apa-apa daripada Allah, bukan wang je cukup. Apa-apa ketentuan Allah,
Semuanya kita cukup. Orang puji pun cukup, tak, orang keji pun cukup, kita difitnah pun cukup, semuanya cukup. Allahu Akbar. Itu dia tuan-tuan ya. Baik. Dan 3 nafsu lagi akan dicampur ke dalam neraka. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Allah Ta'ala perintah ambil, campur tengah-tengah neraka. Pertama nafsu apa tadi? Akan dihumban neraka. Ammarah. Ammarah. Ini dia akan dihumban dalam neraka. Ammarah ni tak ada baik pada dia. Jahat sejahat-jahat. Hidup dia penuh kejahatan. Ini akan merasai neraka Jahannam. Yang kedua, lawamah. Lawamah ni banyak jahat daripada baik. Peratus banyak jahat, baik sikit, maka pun akan merasai neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahumma qina azabannar. Yang ketiga, mulhammah. Hafal tuan-tuan dan puan. Kita boleh tahu sendiri hari ni aku ni nafsu apa ya. Jangan kita termasuk 3 nafsu yang neraka ni. Kekal kita dengan 3 ni. Mutmainnah dah pasti dah. Angkat sikit radiyah. Akhir kalam kita husnul khatimah, mardiyah. Ini kita nak. Tanda-tanda mardiyah itu tadi. Wa taqna'u bi'ata'ika. Berilah secukup untuk aku ya Allah, untuk kami cukup ya Allah. Apa pun cukup. Muka orang qanaah ni cam tuan-tuan. Tuan-tuan ni semua qanaah belaka. Muka-muka kita ni insya-Allah qanaah tuan-tuan ya. Allah amin amin ya Allah. Minta Allah Taala bagilah kepada kita ya Allah. Kemuncak kita, minta Allah Taala bagi mardiyah. Qanaah tuan-tuan. Sebab telah Nabi SAW ingatkan orang yang nafsu 3 ni, waktu dia nak mati tuan-tuan, berpeluh dahi dia. Dahi dia berpeluh. Ini tanda-tanda ahli jannah. Itu dalam hadis ya. Kalau nampak berpeluh, itu tanda-tanda dia. Subhanallah. Sehingga Imran Sufyan radhiyallahu anhu beritahu kepada sahabatnya, kalau kiranya kamu tengok dahi aku berpeluh, beritahu. Nak mati tu, diberitahu, pasal dia tak nampak dahi ni berpeluh. Dahi berpeluh. Kata ulama, sebab apa dahi berpeluh? Dahi berpeluh sebab dia malu nak berjumpa dengan Allah. Malu. Kan kita nak pergi jumpa dengan sultan, raja kan, malu saya. Siapalah saya rasa malu. Dia rasa gitu. Allah Azza wa Jalla ni rasa malu, berpeluh malu. Subhanallah, subhanallah. Indahnya ya kita boleh berjumpa dengan Allah. Dan doa lagi. Kami minta tolong dengan Engkau ya Allah daripada kami nafsu ammarah yang sejahat-jahat. Nafsu ammarah ni nafsu yang sejahat-jahat, yang penuh dengan kejahatan. Jadi kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami memohon pada Engkau amalan yang mendekatkan kami kepada Engkau ya Allah. Yang mendekatkan kami kepada Engkau ya Allah, apa sahaja perbuatan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allahumma inni as'aluka al-jannata ma qarraba ilaiha min qawlin aw amali. Rasulullah SAW suruh kita berdoa, ya Allah, aku minta dengan Engkau ya Allah syurga. Apa-apa yang mendekatkan kami kepada, mendekatkan aku atau mendekatkan kami kepada syurga Engkau ya Allah, sama ada dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Kita minta dengan Allah. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung dengan Engkau daripada azab api neraka. Ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw amalin. Apa-apa yang boleh mendekatkan kami kepada neraka, sama ada dengan perkataan maupun dengan perbuatan, kami berlindung dengan Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Kita minta dengan Allah. Tak ada siapa dah yang boleh bantu kita malaikat Allah Azza wa Jalla.
Dan berdoa lagi, ya zal jalal wal ikram, wahai Allah Tuhan yang maha mulia, yang maha penyayang, yang maha pengasihan ni, berilah kepada kami kan Rabbana atina. Ini kaya je, jangan kata baik ni untung je, jangan kata baik sihat je. Kalau Allah Ta'ala bagi apa-apa pada kita, semuanya baik. Boleh faham tuan-tuan ya? Allah Ta'ala bagi kepada kita semuanya baik-baik. Sebab kifi'lah aku ya Allah, sejahtera aku ya Allah, wa'afu anni, maafkanlah aku. Jadi kita sentiasa minta dengan Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi sakit, kena kata ini yang terbaik untuk aku. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi sihat, ini terbaik untuk aku. Tiba-tiba Allah SWT bagi miskin, ini terbaik untuk aku. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kaya, ini terbaik untuk aku. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi untung, ini terbaik. Allah Ta'ala bagi rugi, ini terbaik. Apa-apa daripada Allah, semuanya terbaik. Ini akidah kita dengan Allah SWT. Akidah kita dengan Allah macam SOP lah tuan-tuan ya. Kita buat yang terbaik, tetapi jangan lupa akidah kita dengan Allah, ikatan kita dengan Allah ni kena kuat. Covid ni tuan-tuan, saya nak umpamakan supaya faham. Seorang yang mengamuk ni pegang pisau. Kita takut kat pisau ke takut kat yang amuk ni, orang mengamuk? Hok bahaya pisau ke yang mengamuk bahaya? Siapa bahaya tuan-tuan? Ya, orang mengamuk ni bahaya ni. Pisau ni dia ikut yang mengamuknya. Kita tak takut pada pisau. Pasal pisau ni boleh jadi jahat, boleh jadi baik. Betul tak? Boleh menjadi manfaat dan mudarat pisau. Kita tak takut pada pistol. Kita takut orang pegang pistol, pam, dia tembak kita habis. Baik, kita takut pada Covid ke takut pada Allah? Kita takut pada Covid ke pada Allah? Allah Ta'ala suruh kita takut pada dia, bukan takut pada Covid. Tetapi Covid ini ada mudarat, ada manfaat. Apa manfaat? Kelak malam sampai sekarang tak buka-buka lagi. Itu manfaat. Subhanallah. Apa mudarat? Mudarat tu ramai yang meninggal dunia lah. Apa mudarat? Ekonomi merudum. Maka dengan kata lain, orang mukmin ni kalau dia minta dengan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah Ta'ala bagi semua baik. Yakinlah tuan-tuan, dia sihat pun baik, dia sakit pun baik, dia untung pun baik, dia rugi pun baik, semua baik, semua daripada Allah baik. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah pada kami kebaikan. Jadi kadang-kadang seseorang tu dia baca, dia dah lupa. Dia minta dengan Allah bagi baik semua. Semua baik, ketetapan Allah. Tiba-tiba Allah bagi sakit. Dia kata macam mana saya minta baik, ini bukan baik. Itu silap. Dia tidak faham. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat kursi yang kita baca, sentiasa kita baca, Allah yang maha mengetahui segala yang sedang berlaku akan berlaku. Di hadapan depan kamu semua sekarang berlaku, akan berlaku. Allah maha mengetahui. Allah tahu tentang kamu. Allah tahu tentang apa yang berlaku. 7 tala langit, 7 tala bumi, semuanya dalam pengetahuan Allah. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tak tercapai dengan ilmu kamu kalau kamu nak fikir. Tak tercapai dengan kehendak kalau kamu nak berkehendak. Tak tercapai. Illa bima syaa. Yang kamu boleh sekadar-kadar yang Allah Ta'ala kehendaki, sesuai dengan kamu. Maka apa yang tak terfikir dengan akal, kita kena ucap hasbiyallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah Allah, aku serah sungguh-sungguh pada Engkau ya Allah. Engkaulah sebaik-baik wakil. Sebaik-baik aku nak berserah pada Engkau ya Allah. Engkaulah sebaik-baik.
Apa yang di hadapan aku, engkau dulu ya Allah. Wa ni'mal maula. Engkaulah sebaik-baik ya Allah, pelindung. Engkaulah sebaik-baik tempat kami nak berlindung, kami nak minta tolong ya Allah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami tak ada daya ya Allah. Kami tak ada kekuatan ya Allah, melainkan engkau yang maha tinggi lagi maha agung. Ini kami nak minta dengan engkau ya Allah. Itu dia tuan-tuan dan puan. Wa qina azaban nar. Dan ya Allah, selamatkanlah kami, hindarilah kami, jauhilah kami daripada azab api neraka. Maka api neraka ni tuan-tuan, dia menunggu. Inilah golongan yang kita bicara pada kuliah yang lalu, yang dikatakan faslu fi zamijah. Buruknya orang-orang yang mencari kemasyhuran ataupun orang-orang mencari kebanggaan. Jangan kita hidup mencari kebanggaan. Kita nak beli kereta pun jangan niat untuk berbangga. Ya Allah, kami beli kereta ya Allah sebagai nikmat engkau ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Inilah nikmat yang engkau bagi kepada kami ya Allah. Kami nak guna pakai. Kami nak sebarkan nikmat engkau ya Allah. Kita beli rumah jangan nak kita berbangga. Apa sahaja jangan kita jah ni, bangga ni beza ya. Bangga dengan riak, maksudnya bangga dengan ujub, bangga dengan riak, bangga dengan sum'ah ataupun takabur, sombong sampai satu tahap kita jadi sombong. Na'udzubillah min zalik. Ini bahayanya jah. Maka kata pengarang kitab ini, jah ni dia kata, wa'alam anna al-haqiqata al-jah huwa malikul qulub وعن مالك المال يتوسل به إلى المقاصد فمالك القلوب يتوسل به إلى المقاصد. Dia kata, dan ketahuilah, berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah olehmu bahawasanya hakikat kemegahan itu iaitu memiliki akan segala hati manusia. Yakni dengan kemegahan itu jadi kasih hati manusia dan jadi mengikut hati manusia akan dia dan memuliakan dia dan beriktikadkan manusia akan dia seperti orang kaya yang mempunyai harta, iaitu sampai ia dengan harta itu kepada segala yang dikehendakinya. Maka orang yang memiliki hati manusia itu menyampaikan dengan dia akan segala yang dikehendakinya. Oh, dahsyat. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, inilah kecelakaan orang cari bangga, orang cari kebanggaan, cari kehebatan. Dia kata, ketahuilah, hakikat jahnya adalah kemegahan, megah. Jangan kita nak bermegah. Tuan-tuan ya, kita kena jaga. Jangan suka bermewah-mewah. Kalau kita nak beli barang-barang apa, jangan dinamakan mewah. Ya, awak ni pakai kereta mewah. Jangan. Cari yang tak mewah, tuan-tuan. Sebab mewah ni megah. Mewah ni kemegahan. Awak ni jam mewah ni, saya kena tukar. Main tukar yang jauh sama balik. Tukar kan. Kita tak nak mewah ni, tuan-tuan. Subhanallah. Jangan kita buat penampilan mewah. Jangan buat penampilan mewah. Kita sederhana. Islam ni sederhana. Lebih wan kita bagi kepada saudara mara kita, orang miskin, kita bagi kat dia. Itu dia, tuan-tuan. Jangan kita nak kumpul untuk kita je. Ingat, kita datang ke dunia ni untuk orang. Dan kata lagi Imam Ghazali, iaitu memiliki akan segala hati manusia. Dia orang jah ni, hati dia ni hati manusia lain. Hati manusia lain ni hati dia juga. Allahu Akbar. Letih, tuan-tuan. Hati semua dalam saradaman ni, hati manusia dalam saradaman duduk dalam dia. Duduk pada dia. Letih tak? Letih lah, tuan-tuan. Dah hati kita letih dah. Masuk hati orang lain pula letih. Nanti orang kata. Nanti orang kata. Sebab nak bermegah kan? Nak bermegah ni. Nanti orang kata. Allahu Akbar. Itu bahayanya.
Habis. SOP setakat bunyi loceng. Boleh? Sikit lagi nak eh? Sikit lagi. Kita ambil yang tadi. Yakni dengan kemegahan itu jadi kasih hati manusia. Jadi kalau dia layan jah ni, dia harap semua orang suka kat dia. Kalau dia beli kereta, dia menunggu-nunggu orang puji. Oh, cantik kereta. Biasa ni. Cara dia balas kan. Biasa ni. Kan? Kalau dia beli apa-apa dia cari kemasyhuran, kemegahan, cari jah. Jadi kita penat, beban tuan-tuan sebenarnya. Kalau orang cari hidup dengan kemewahan, cari dengan kemegahan, cari kemasyhuran, hati orang semua dia kena letak di hati dia. Jadi biarlah hati dia lah. Kita tak payah pikul lah hati dia ya. Kita pikul hati kita sudahlah. Susah nak pikul hati orang. Allahu Akbar. Kalau orang puji kita suka, orang keji kita tak suka. Itu kita dah pikul hati orang. Kita dah pikul hati orang tuan-tuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebagaimana tuan-tuan, susah saya kata tadi. Apabila manusia ni dia tidak takut kepada pencipta COVID, dia takut pada COVID, susah tuan-tuan. Dia akan jadi susah. Susah tuan-tuan. Kan saya ada cerita. Dia masuk masjid, dia tak bawa sejarah panjang. Sejarah pendek. Pergi masjid, halau, keluar. Sebab apa? Sebab kat kaki awak ada COVID. Lepas tu, nak masuk juga. Kena pergi sejarah panjang. Dahsyat tuan-tuan, kat kaki awak. Kena pergi sabun, basuh semua tuan-tuan. Benda tak nampak. Sebab dia takut sangat pada COVID. Allah SWT Allah Ta'ala suruh kita ni takut pada dia. Dia pencipta COVID. Wa'alam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, Allah Ta'ala buat semua ni adalah supaya manusia, jin, para malaikat, semualah, terutama manusia dan jin, kena Allah. Allah yang maha berkuasa. Itu je tuan-tuan. Macam saya kata tadi, jangan kita sebenarnya tak takut pada pisau. Takut apa pada pisau? Kita takut pemegang pisau tu. Dia libas kat kita, habis kopak koyak habis muka kita tuan-tuan. Kita tak takut pisau. Kita takut pemegang pisau tu. Jadi kita kena merayu dengan pemegang pisau. Saudara, janganlah main pisau ni. Kita terpaksalah kena akur, kita kena bagi duit kat dia, ke belanja, ke bodek dia. Nak ambil duit. Letak pisau. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita hari ni tuan-tuan, kita kena belajar merayu pada Allah. Selama mana COVID, PKP ni, ada lagi tuan-tuan. Merayu pada Allah. Dan ibrah, ambil pengajaran di sebalik masalah yang kita hadapi sekarang. Tak lain dan tak bukan sebab fahsyat. Sebab itulah kita berdoa tuan-tuan, bukan setakat Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Kena ada fahsyat. Sebab itulah ulama dia doa Allah manfa'ana min kulli bala' wal waba' wal fahsyat. 3 ni cukup. Hak ni tepat tuan-tuan. Ya Allah, Allah manfa'na. Ya Allah, hindarilah kami min kulli bala', daripada segala bala, bencana alam berlaku ni, gempa bumi, ribut taufan, wal waba', dan segala wabak penyakit ni. Yang ketiga wal fahsyat. Fahsyat ni kejahatan tangan manusia ni. Marilah sama-sama kita baca. Allahumma dfa'na min kulli bala' wal waba' wal fahsya. Sekali lagi. Allahumma dfa'na min kulli bala' wal waba' wal fahsya. Sekali lagi. Allahumma dfa'na min kulli bala'. Yang kedua wal waba'. Yang ketiga wal fahsya. 3 tuan-tuan. Memang komplit sebab datangnya balak ni, balak wabak disebabkan fahsyat. Datangnya balak, berlaku bala ni tuan-tuan, dan berlaku wabak disebabkan fahsyat. Fahsyat ni kejahatan tangan-tangan manusia ni, lidah-lidah manusia ni. Ini kejahatan senang berlaku. Sebab itulah Allah Ta'ala datang musibah.
Allahu Akbar. Ini tuan-tuan ya, memang Allah nak selamat bumi Malaysia ni. Kalau ikut dalam setengah ahli sejarah Islam, orang Melayu ni dia kata keturunan daripada cucu cicit Qutrah. Cucu kepada Qutrah namanya Medan. Medan. Orang Melayu ni asal keturunan Medan. Tu Medan adalah Qutrah. Qutrah ni cicit lah, bukan cucu. Cicit Medan ni dia gitulah. Qutrah ni isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada mengikut di kalangan ahli sejarah, dia kata Medan ni dia datang ke Nusantara ni, duduknya di kawasan Kepulauan Jawa sana ni. Itu dia panggil kawasan Medan. Medan ni sempena dengan nama cucu cicit. Kira cicit ialah cicit Qutrah. Jadi orang Melayu ni dia ada jalur silsilah bangsa Quraisy ni tuan-tuan, daripada Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah, daripada keturunan Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ini kehebatan Allah jaga bangsa Melayu ni tuan-tuan. Sebab Islam yang terakhir sekali ni, dia jaga. Allah SWT jaga. Tengok, Allah SWT selamat. Ketika mana bumi Malaysia ni tuan-tuan nak dihapuskan, agama semi nak dihapuskan, semua nak dihapus. Alhamdulillah, apabila kita berdoa minta dengan Allah satukan semula orang-orang Melayu Islam, supaya orang-orang bukan Islam kita boleh monopoli balik, boleh menguasai. Kalau tak tuan-tuan, maka hancur sudah. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya kira sekadar itulah saja tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita sekalian. InsyaAllah kita bersambung lagi pada kuliah akan datang. Ada soalan ke? Tak ada soalan. Sekadar itulah ya. InsyaAllah kita sudahi dengan tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.